وعلى أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini ada pengajian kita, iaitu pengajian kitab Matan Al-Ajurumiyah karangan Syekh Ahmad bin Suhaji Ahmad Suhaji rahimahullahu taala. Baik, ini kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu pada muka surat 20 pada muka surat 13. Pada muka surat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Situ. Jadi kita ulang balik minggu ni kita banyak cuti. Minggu ni kita banyak cuti sempena menyambut Maulidur Rasul. Baik, ini kita sambung macam biasa balik. Baik, kita akan ulang sedikit daripada perbahasan amil nasab. Ini jangan terlupa Kita akan membahaskan perbahasan amil nasab. Baik. Jadi kata musannif dia kata Fannawasibu bermula amil-amil nasab itu keseluruhannya ada 10. Keseluruhannya ada 10. Mana dia? Wahya dan bermulai amil yang 10 itu an, walan, waizan, wakai, walamukai, walamujuhud. Jadi kita dah bahas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 amil nasab kita sudah bahas. Ada berbaki 4 lagi. Jadi sebelum kita nak bahas yang akan datang, kita ulang balik. Baik. Saya nak tanya apa yang kita dah belajar sebelum ni. Baik, yang pertamanya amil nasab yang pertama yang dikatakan walan. An. An tu dikatakan amil nasab. An tu dikatakan amil nasab. Baik. Bila sebut amil nasab an itu, maka saya nak tanya Allah SWT Muhammad. Saya nak tanya mula-mula sekali. Haja Ina Abdul Hamid. Ada tak?
Ya Ustaz. Hajat. Hajat Ina, ya baik. Ya, Ustaz. Berikan dia contoh an dan juga maksud an di situ. Okey. Contohnya macam mana An bentuk ini terjemahkan an tu. Bismillahirrahmanirrahim. An ini membawa maksud sesungguhnya, dan contoh yang diberi oleh Ustaz, ajibtu minal an tadriba, yang bermaksud hairanlah aku dari akan dipukul. Dan aku daripada Akan bahawasanya dipukul. ajib tu min an tadriba an tu. An tu dipanggil amil nasab. Kita panggil an apa tu? Dia satu lagi. An apa dia panggil? An An itu huruf apa ni? apa dia? Lina, An apa dia? An ah, yang huruf yang menafikan akan datang tu Ustaz. itu lan ni an. Itu An. lan ni Huruf an. huruf 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 Ni tak dobit ni, tak dobit ni. saya An tulis ni tapi an tak apa? tulis baris Ustaz. Huruf Nama huruf dia tu an kan? apa ni? Ya? An Siapa saya nak tanya orang lama? Jangan takut. Saya nak tanya sama Hajar Rohaya Ismail. Kakak pada Hajar Rana. An tu apa? Saya tak berapa tahu, tapi saya tahu dia menasabkan fi'il mudhari' saja. Betul. Menunjukkan Tapi menunjukkan kalau masuk an tu fi'il mudhari' kan daripada maf'ul menjadikan nasab. Dia tukar kan? Betul. Jadi Tapi nak panggil an tu an apa? Hajar Rana minta tolong. Bahawa, maksud bahawa sesungguhnya. Itu terjemahan betul. Tapi an tu kita nak Ya, panggil Ustaz. an apa? An apa dia panggil Hajar Rana? Haraf masdariyah. An Haraf. masdariyah. Sebab apa kita panggil an masdariyah? Kerana an tu kita nak mentakwilkan jadi masdar. Hajar Rohaya. Satu kata ajib tu min an tadriba. Satu ni hairan oleh aku daripada masa memukul engkau. Maksudnya an tadriba dengan mana? An min darbika. Asalnya gitu. Dipanggil an tu takwil masdar. Dipanggil an tu an masdariyah. Itu yang saya beritahu dulu. Terima kasih banyak Ajar Rana. Nampak lagi Ajar Ina An tu dipanggil an masdariyah. InsyaAllah Ustaz. Tulis je siap. Nanti saya tulis. Dah tulis. Dah itu. Ni dipanggil Saya tulis dah Ustaz, tapi tak baris dia tu tak ada. Saya masa tu saya nak cepat ambil anak. Jadi baris tu saya tak ada. Saya tulis tak ada baris. Tak tahu baca. Masdariyah. Masdariyah tu lah. Baik. Tu nama dia. Masdariyah. Baik, habis. Itu yang dia katakan an. Ni kita tinggal 2 hari je ni. Baik. Kemudian dia katakanlah yang kedua pula walan. Baik, walan tu saya nak tanya Mas Muhammad. Saya tak nak tanya Hajah Harziah Ghazali. Hajah Harziah Slim juga. Ya. Ya. Baik. Tolong nanti saya tunggu soalan saya. Baik. Apa yang dimasukkan lan ni lan apa? Kemudian tolong berikan contoh. Dua tu yang saya nak. Lan yakuma. Lan yakuma. Okey, habis lan tu dipanggil huruf apa dipanggil? Allah tak terang tulis Ustaz. Linap sim linap dia. Mutaqabila. Bukan. An linafil mustaqbali. Mustaqbali. Tulis balik, tulis siap-siap. Huruf linap. Mutaqabbali nak gimana dah? An huruf dia panggil harfun linafil mustaqbal. Huruf tu harfun lan tu dia panggil lan nak menafikan akan perkara yang akan datang. Dia memang confirm dia lan tu arah nasab. Contoh confirm dah Hajar Rohaya. Tapi dia nak menafikan apa? Nak menafikan perbuatan yang akan datang. Nak menafikan perbuatan mustaqbal. Tu kata haram mustaqbal ini haram nak menafikan perkara yang akan datang.
yang akan berlaku. Kita kata lan yakuma. Ataupun Apa terjemah dia lan yakuma? Ajar dia. dia, Macam mana? dia Macam mana terjemahan dia? tidak akan Lan berdiri yakuma. bagi seorang lelaki. Macam mana? Dia tidak akan berdiri, tidak akan berdiri bagi seorang lelaki. Mana pada masa akan datang dia tak akan berdiri. Tu dia maksudnya. Dia tidak akan berdiri. Tu maksudnya. Sebab tu kata ada akan tu. Mustakbal. Habis itu. Baik. Dia katakan lan. Tak payah lan tu. Kemudian kita kata izan pula. Izan. Saya nak tanya izan. Allah Muhammad nak tanya Haji Zulkifli Yahya. Haji Zulkifli Yahya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Sebutkan saya apa dia izan tu, izan apa? Dia tu dipanggil izan apa? Kemudian tolong berikan contoh izan tu. Okey, baik. Tolong berikan. Izan ni harful jawab Ustaz. Harful jawab. Ataupun haraf? Contoh. Contoh ya? Sorry, maaf Ustaz. Harful jawab. Okey, lagi? Contoh? Contohnya izan ukrimaka. Izan ukrimaka. Macam mana terjemahannya? Kalau begitu dimuliakan engkau. Ataupun nescaya dimuliakan engkau. Nescaya dimuliakan engkau. Sebab dengan haraf huruf jawab. Haraf jawab. Ataupun kita panggil satu lagi ajar raya, kita panggil haraf jazak pun boleh. Tapi kita bagi faham ni haraf jawab dululah. Nama dia banyak. Dia satu lagi haraf jazak pun boleh, haraf jawab pun boleh. Jadi kalau dipanggil izan, izan ni dia panggil huruf jawab. Huruf jawab. Huruf jawab ataupun dan huruf jazak dia panggil. Sama juga jazak tu pun. Nama dia berbeza tapi sama. Dia panggil huruf jazak. Dia panggil huruf jazak. Tu dia. Baik, habis. Itu mudah dia. Tak apa. Kemudian, itu dah 3 dah. Yang keempat, kai. Baik, saya nak tanya Masa Muhammad. Kai pula ni. Saya nak tanya Kak Rozita Ismail. Ada tak? Ada Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Okey, berikan saya nama dia kai ni kai apa? Satu. Kemudian berikan contoh bagi kai. Duk cari manalah Ustaz bagi ni saya kata dah. Standby semua orang. Nama ni saya nak ingat lah. Kai taklil je Ustaz. Allah. Kai apa? Taklil. Ya ke? Kai taklil. Bagi contoh dulu. Lepas lagi kan kita buat tengok. Okey, contohnya jit tuka kai tuallimani. Jit tuka kai tuallimani. Okey, kai tu nak adakah kai taklil? Tak pernah dengar lagi saya kai taklil. Kalau lamu kai ada, kalau kai taklil tak bisa dengar. Kai apa? Ajar kai apa ajar milih? Bantu. Masdariyah juga Ustaz. Kai masdariyah. Tapi apa baru kita panggil lamu taklil. Contoh likai. Itu lain. Itu akan datang lamukai tu. Nampak lagi? Lamukai kita panggil lamukai takliliyah. Ada semata-mata kita panggil kai masdariyah. Saya padam ni. Kai
Dipanggil kai masdariyah. Ji'tuka kai tu'allimani. Tolong terjemahkan macam ini lagu mana saya terjemah minggu lepas. Ji'tuka kai tu'allimani. Macam mana saya terjemah Jamili? Jibtuka. Hairan aku terhadap engkau. Hairan aku. Oh, saya betul hairan aku. Maknanya saya terjemah macam tu. Bukan. Hairan aku Ji'tuka. Kenapa saya salah tulis ni, Ustaz? Siap Luna. Maaf, Ji'tuka Ustaz, salah dia ada. tulis ni. Apa dia? Ji'tuka. Jibtuka. Kena tanya tu. Tanya dah habislah Luna. Dia faham. Sebab tu saya tanya tu. Habis dah, Ustaz. Apa Ji'tuka? Jibtuka. Kak Rosita tolong bantu Hanya Mili. Kasih. Tak apa, bagus. Salah pun terima kasih. Betul pun bagus. Kak Rosita tolong bantu. Ji'tuka kai Saya pun tak tulis, Ustaz. Apa ni punya. Allah, pandai seorang. Tak ada ambil saya ni. Maaf, Ustaz. Ustaz boleh cuba, Ustaz? Okey, ajar Rizia. Okey, cuba. Datanglah akan dikau supaya engkau belajar dengan aku. Oh, datang sebeli kau Terjemah tu macam nak cara pondok tu tak berapa tepat lagi tu. Terjemah tak kena lagi ni. Tolong bantu siapa lagi nanti nak tanya. Nanti nak. Tak. Tu Hajar Nur Aini Keling. Angkat tangan. Tadi nak angkat tangan tadi. Mana Hajar Nur Aini Keling? Ada ke tadi? Macam dia tadi dah. Ada Ustaz. Apa dia nak terjemah? Dia excited nak jawab. Datanglah oleh aku akan dikau supaya engkau belajar dengan aku. Tu kena. Dia nak cerita apa? Aku datang kepada engkau supaya engkau tu boleh belajar dengan aku. Tu cerita dia. Itu kalau maksud dia mafhum dia lah. Kalau bahasa pondok dia, Ji'tuka datanglah oleh aku akan dikau supaya belajarlah oleh engkau akan aku. Itu bahasa pondok. Kalau bahasa modennya, aku datang kat engkau ni supaya engkau belajar kat aku. Macam tu. Nampak lagi Okey, baik. Terjemahan tu penting tu. Habis. Ni tanya lagi. Terjemahan tu boleh ulang lagi tak? Tak dapat lah Ustaz. Nak terjemah yang mana? Yang moden ke nak yang pondoknya? Yang pondok. Okey, pondok. Ji'tuka kai tu'allimani. Datanglah oleh aku akan dikau. Datanglah oleh aku akan dikau supaya belajarlah oleh engkau akan aku. Supaya belajarlah oleh engkau akan aku. Maksudnya supaya engkau tu belajar dengan aku. Tu kalau bahasa modennya. Tapi saya terjemah bahasa pondok lah Kita baca kitab pondok ni. Baik, habis. Dapat lagi tak Jaina? Nampak Ustaz, jazakallah. Okey, baik. Kak Rosita dah sempat dobit tadi tak? Alhamdulillah sempat dah, Ustaz. Terima kasih. Ustaz, Jibtuka ke Ji'tuka, Ustaz? Ji'tuka. Hamzah ya, Ustaz? Ya, Hamzah. Ji'tuka, bukan itu tak ada. Ji'tuka ni bukan. ada. Saya salin Jibtuka. Oh, bukan Jib. Bukan Jib. Tu yang hairan tu. Itu yang hairan sampai sekarang hairan juga ni Terima kasih, Ustaz. Okey, Ji'tuka. Ni. Kai tu'allimani. Tu'allimani. Ni kalau saya tak mau i'rab lagi ni. Kalau i'rab koyah apa semua, tu tak mau. Kita belajar yang basic dulu. Okey, baik. Tu'allimani. Ji'tuka tu'allimani. Ji'tuka kai tu'allimani. Jadi kai ni panggil kai masdariyah. Kai masdariyah. Tapi dia masuk kai masdariyah, tapi dia masuk dengan lam taklil. Kalau kita kata masuk dengan kaf, likai tu nanti akan datang lah. Baik, habis itu. Kemudian saya nak tanya pula. Berapa dah tu? Dah 4 Yang kelima. Lamukai pula. Lamukai.
Saya nak tanya Mas Muhammad, lamukai Hajah Faridah Abu Bakar. Hajah Faridah Abu Bakar. Okey. Okey, stand by. Okey, dengar soalan saya. Terangkan apa yang dimasukkan lamukai itu lamukai apa. Kemudian berikan contoh pada saya serta terjemahkan contoh itu dalam bahasa Melayu. Lamukai itu maksud dia al-ta'liliyahu tu. Okey, Maksud dengar dia mana kerana. kerana. Okey. Okey. Misalnya ji'tuka li azuraka. Maksudnya? Terjemahan dia, datang aku kepada engkau kerana menziarahi aku akan dikau. Tepat sekali. Alhamdulillah. Ji'tuka li azuraka. Datang oleh aku akan dikau. Datang oleh aku kepada engkau. Aku datang pada engkau tu. Kerana menziarahi aku akan dikau. Kerana menziarahi oleh aku akan dikau. Jadi lamukai tu dengan mana lam tu. Li azuraka. Dia panggil lamukai. Bukan ada kai tu tak, tapi lam tu mana lam ta'liliyah. Lam ta'liliyah. Adapun kai tadi tu dia tak ada dia tak ada lam likai, tak ada. Dia panggil kai saja. Cuma beza supaya dengan kerana. Baik, habis. Kemudian ni lamul juhud. Ni yang rumit sikit. Rumit sikit. Lamul juhud. Ni standby nak tanya siapa ni? Allah Muhammad. Saya nak tanya Hajar Sahira. Hajar Sahira. Ya, Ustaz. Okey, dengar elok. Apa yang dimasukkan lamul juhud, kemudian sertakan contohnya dan berikan alamat. Macam mana kita nak cam lamul juhud? Siap dah. Lam yang menunjukkan tidak. Wa ma kana Allah. Memang lam wujud memang menunjukkan tidak je. Lam apa dia panggil tu? Dia panggil lam wujuhud lah. Lam wujuhud, Allah Akbar. Saya dah bagi tahu dah minggu depan lam wujud. Lam apa? Nanti saya nak tanya ni, ada orang standby dah. Saya nak tanya orang tu dah. Dia kata minggu lepas dia faham. Lam ta'lil. Oh, lam wujud lam ta'lil. Oh, tak biasa dengar lagi Mungkin ada khilaf kot. Tak biasa dengar lagi. Oh, kitab besar kot. Kalau nak menakir ke? Okey, tak apa. Lam yakun. Lam yakun. Oh. Ya Lam Allah. nafi, Ustaz. Lamun nafi. Lamun nafi. Baik, saya nak tanya nanti. Ada siaran apa? Saya nak tanya Kak ini, dia kata minggu lepas dia faham betul lam wujud. Saya nak tanya, macam mana alamat dia, berikan contoh sekali. Kak ini. Tengok. Kita cari mana kitab. Mana? Kak ini ada tak? Bukan Ustaz, saya tadi ada buka dua kan, saya buka kan Ustaz dengan soalan lain. Siap dah. Dia kata minggu lepas dia faham betul ni. Dia tanya ni alamat. Saya cakap. Kena nama. Saya lambat buka sebab saya ada buka lain juga. Saya kena tutup yang selalu kita kan saya cakapkan dua kali kan. Okey. Macam mana lam wujud? Terangkan pada saya. Saya nak alamat dia, nak tahu makna dia. Lepas tu terjemah makna ayat misal dia. Lam wujud tu kita panggil dia lam munafi. Dia tu maknanya tidak pernah, tidak. Dia mesti didahului dengan alamat lagi tu dengan kana lah yang dinafikan. Seperti lam yakun kan. Didahului dengan, dia maknanya macam makana lah tu. Jadi Allahu liyaghfira lahum. Allahu liyaghfira lahu. Liyaghfira lahum. Saya tulis lah. Macam mana tu terjemah tu? Macam mana tulis ayat tu? Lam liyaghfira lahum. Liyaghfira lam tak habis takkan liyaghfira lahum ni sebelum tu. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Macam mana terjemahannya? Macam mana terjemahannya? Allah tidak akan memberi ampun. Oh, lam yakunillahu. Allah tidak memberi ampun. Allah tidak memberi ampun. Siap Allah Allah. tidak mengampunkan.
Dia faham betul minggu lepas, faham betul. Faham betul dengan dalam juk tu. Tak apa, Minggu kita lepas faham, minggu ni dah lupa dah Ustaz. Kita bagi orang faham terjemah. Tak, saya dengar faham betul. Namun je nampak beza dah. Dapat beza ni memang hari ni pun dapat beza jugalah. Macam mana terjemahan ni? Macam mana? Allah tidak memberi ampun. Betul? Itu je. Allah tidak memberi ampun. Itu je. Ish, ada saya dengar terjemah. Allah tidak memberi ampun. Saya terjemah. Macam tu lah Ajak Mi saya terjemah minggu lepas. Ajak Mi ni? Tak kot Ustaz. Macam mana tu Kak Aini kata dia? Okey, tolong terjemahkan saya. Macam mana? Okey. Sekejap dah. Tidak. Macam mana kata orang? Macam mana? Tak tulis terjemah minggu lepas saya bagi terjemah. Tak sempat Ustaz. Tak sempat, okey. Terjemah. Okey, ajar saya lah tolong terjemah. Apa yang supaya Allah mengampuni mereka. Jika Allah asalnya Ustaz tak bagi terjemahan lah. Terjemahan dia. Oh, saya tak ada terjemah Saya bagi dalam merujuk pada Quran. Pada ayat Quran Ustaz. Al-Anfal dengan An-Nisa. Tengok, dapat tu ada orang tolong jawab tu Kak ini. Dia faham betul minggu lepas, dia kata faham. Siap mesej lagi faham Ustaz. Alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah memang dapat beza lah. Syukur sangat dia kata. Itu tambahan saya lah, syukur sangat tu. Itu masa tu Ustaz, lepas. Jadi lupa dah. Bila dah faham sangat, kita akan tanya minggu ni sebab dia faham. Siapa? Ustaz boleh saya bantu? Ajar Rona, tolong terjemahkan. Okey, Ajar Rona. Okey. Dia kalau lam juhud ni, dia mesti ada sebelumnya ada lam, sebelum mesti ada lam yakun ataupun ma kana. Okey. Tu cantik tu. Okey, cantik tu. Okey, betul. Dan yang kalau yang dari Al-Anfal tu maksudnya Allah sekali-kali tidak akan mengazabkan mereka. Wa ma kana Allah huli azab. Tidak adalah Allah Ta'ala itu akan mengazab mereka. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Tidak adalah Allah Ta'ala liyu'azibahum. Kalau itu ayat makan Allah liyu'azibahum, dia ada satu ayat lagi lam yakunillahu liyaghfira lahum. Iaitu An-Nisa. Tidak adalah Allah Ta'ala itu supaya mengampunlah ya Allah Ta'ala bagi mereka itu. Itu surah An-Nisa kan? Kalau kita terjemah makan Allahu liyu'azibahum, tidak adalah Allah supaya mengazablah, melainkan Allah Ta'ala tu mengazablah ya Allah hum akan mereka itu. Mereka itu tu kena tengok rujuk tafsir lah. Sama ada orang azab tu siapa orang kafir ke dan sebagainya. Kena tengoklah ayat sebelum. Mana macam mana Ustaz ulang balik. Yang lam yakun. Kalau makan Allahu liyu'azibahum. Tidak ada. Sebab apa dia panggil lam? Sebab apa kata makana? Ma tu manafi. Saya padam Tidak ada. Makana. Tadi tu lam yakun dengan makana sebut tadi tu. Yelah, tapi Ustaz bagi contoh hari tu, Ustaz bagi contoh hari tu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Bagi yang tu lah Ustaz dulu. Itu An-Nisa. Surah An-Nisa. Ayat berapa? Terjemahan dia yang tepat. Ustaz beri dua. 137. Dengar. Al-Anfal ayat 33. An-Nisa 137. Itu saja. Liyaghfira lahum kan? Betul tak? Lam yakunilla liyaghfira lahum. Hum ke kum? Hum. Liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Wala yang dia pun sabila pun begitu juga. Dia atas pada liyaghfira lahum tu. Dia kalau ada wala, dia datang macam ni, wala kan? Ajar Ranan. Liyah di dahum. Liyah, apa? Wala. Mana dia? Ajar Ranan, sambung ni. Okey. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila.
Wala liyahidahum. Wala liyahidahum. Liyahidahum ke Yahdihum. Saya punya buku Liyahdiyahum. Saya tak tengok Quran, Ustaz. Diyahum tu tepat. Bukan liyahdihim, tak kena. Liyahdiyahum. Ni. Liyahdiyahum sabila. Lam yakunillahu. Ni nak panggil, ni kita nak mana yang mana ni? Tengok ni. Kita nak yang lam ni. Nampak dah Jamili? Kita nak lam liyaghfira lahum tu. Itu tempat yang lam wujud. Itu lam wujud tu sebab apa? Sebab dia didahulukan dengan nafi. Lam nafi ataupun ma nafi. Nampak Jamili? Okey, macam mana kena? Lam yakunillah. Tidak adalah Allah Ta'ala itu. Supaya asalnya li'an yaghfira lahum. Tapi kita tak mau lah kita ni, tapi supaya ataupun kerana mengampunlah ia Allah Ta'ala bagi mereka itu. Satu. Tidak adalah Allah Ta'ala tu supaya mengampunlah Ta'ala bagi mereka itu. Wala liyahdiyahum sabila. Ni Allah ni saya tak mau main dah ni Iraq ni. Dan tidak lam yakunillah. Tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Itu yang mengampunkan mereka. Tidak ada Allah selain mengampunkan kepada mereka. Boleh macam tu Ustaz? Macam tak pasal dia nak cerita apa? Maksudnya Allah tidak mengampunkan mereka. Dia nak cerita kata Allah Ta'ala tu mengampunkan mereka. Jadi dia start dengan lam. Tapi sebab apa dia kata lam? Sebab lam dia jumpa dengan ni. Dengan lam ni. So dia kata tidak dulu. Jadi tidak ada Allah. Maknanya tidak Allah apa-apa kan? Tidak ada selain mengampunkan. Maknanya tidak ada pada Allah itu selain mengampunkan mereka. Kan? Itu kan? Selain apa kita kata melainkan Allah Ta'ala tu mengampunkan bagi mereka. Kalau ayat-ayat yang moden lah. Ya betul. Okey. Kalau wala terjemahan macam mana? Boleh. Siapa ada terjemahan? Macam mana maksud yang terjemahan? Terjemahan dia. Nak cerita kata Allah Ta'ala tu mengampunkan mereka. Mereka tu kita kena ingat siapa mereka. Nanti kita itu kena tengok tafsir Al-Jazairah. Hum tu rujuk kita tengok ayat. Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka. Kalau ayat mereka tu jangan tanya saya sebab itu kena tengok tafsir Quran. Saya tak pandai-pandai nanti salah Quran biasa dia guna kecuali Ustaz kalau yang lam nafi ni. Biasa dia guna kecuali tu. Itu bagi istisna. Kecuali ataupun selain. Kecuali ataupun selain. Sekarang tak ada kecuali. Macam mana? Tak boleh tengok terjemahan. Terjemahan dia tak akan tulis macam tu. Dia kena tengok yang kalau ada yang perkata tu boleh juga. Saya ada yang berkata buat depan ni banyak berkata lah ni. Kadang-kadang dia tak tulis. Kak Aini macam mana? Terjemahan Kak Aini. Dia kalau perkata kan tidak ada Allah untuk memberi ampun kepada bagi ataupun kepada mereka, itu perkata. Kalau untuk boleh, macam tidak ada Allah Ta'ala tu dia kena selain atau melainkan sepatutnya. Tapi kalau tepat lah. Tapi nak cerita kata Allah Ta'ala tu dia mengampunkan bagi mereka itu dan tidak ada Allah Ta'ala tu melainkan memberi hidayat lah. Ya Allah Ta'ala akan mereka itu di atas jalan. Sabila. Begitu juga wala tu dia kenapa? Asal wala ini tidak ada apa? Tidak ada Allah Ta'ala tu melainkan memberi hidayat dan Allah Ta'ala akan mereka itu di atas jalan kebenaran lah. Itu kena tafsir lah tu. Dia start dengan tidak. Ustaz, apa tadi Ustaz? Liyaghfira lahum tadi apa Ustaz? Liyaghfira lahum dengan mana melainkan ampunlah ya Allah Ta'ala bagi mereka itu.
Ini terjemah cara pondok. Mengampunlah ia Allah bagi mereka itu. Ulang semula Ustaz semua ayat tu Ustaz. Tidak ada ni terjemah cara pondok. Mungkin lagi saya cara terjemah moden. Kalau cara pondok, tidak adalah Allah Ta'ala tu untuk melainkan untuk. Dia kata melainkan untuk mengampunlah ia Allah bagi mereka itu. Melainkan untuk mengampunlah ia Allah Ta'ala bagi mereka itu. Wala liyahdiyahum. Dan tidak adalah Allah Ta'ala tu melainkan supaya memberi hidayatlah ia Allah Ta'ala. Melainkan supaya memberi hidayatlah ia Allah Ta'ala akan mereka itu di atas jalan sabila. Tak dapat tak dapat yang firalahum tu tak dapat Ustaz. Tak dapat lagi. Tidak adalah Allah Ta'ala tulis yang ruminya kalau cepat. Kalau saya dah biasa tulis jari tak apa. Tidak adalah Allah Ta'ala tu melainkan supaya mengampunlah. Slow Ustaz. Ustaz punya ayat dalam bahasa lama ni berbelit. Ustaz terus slow. Laju-laju tak dapat tulis dia. Tidak adalah Allah Ta'ala itu melainkan supaya mengampunlah ia ya Allah bagi mereka itu. Bagi mereka itu satu. Habis. Wala liyahdiyahum. Dan Allah Ta'ala itu melainkan supaya tidak adalah Allah Ta'ala itu melainkan supaya memberi hidayatlah ia ya Allah memberi hidayatlah ia ya Allah akan mereka itu sabila di atas jalan. Ini di atas jalan kebenaran lah. Itu kena tengok tafsir balik. Kalau kita belajar tafsir tak apa. Dia nahu ni kalau nak belajar dia sedap belajar tafsir. Kalau kita belajar tafsir Quran tu, tu sedap lah kita guna nahu ni. Guna kai apa semua ni. Sedap. Habis. Itu dia panggil lah lamul juhud. Tu Ustaz bagi contoh mudah. Ustaz bagi contoh apa? Complicated. Kenapa? Bahasa moden dia macam mana? Bahasa moden dia macam mana? Zaira? Kalau bahasa moden dia macam mana? Cara moden. Cara modennya nak bagi faham. Kalau cara modennya Allah Ta'ala itu mengampunlah. Kalau kita mudah, kalau kita buang tu senangnya. Mengampunlah ya Allah Ta'ala. Mengampunlah Allah Ta'ala bagi mereka itu. Senang ada ayat kalau ayat moden. Allah Ta'ala mengampunkan bagi mereka itu. Dah ayat moden. Okey. Ayat moden senangnya. Dia ringkas ayat moden. Kalau tengok terjemahan pun. Kenapa ada lagi wala dekat lepas liyahdiyahum tu Ustaz? Saya kata dah kalau nak siapa kata wala. La tu takkid pada kata lam. Wa tu atah pada kata lam. La tu takkid pada kata lam. Asalnya wala yakun. Dia kata wala yakunullahu liyahdiyahum sabila. Asalnya gitu. Waw ni dipakai waw ni atah. Ni takkid pada kata lam. Ni kalau nak error lah nak tanya tu kena cerita dah tu. Ayat kat ini dah tanya tu. Asalnya wala yakunullah liyahdiyahum sabila. Asalnya begitu. Tapi dalam Quran dia ringkaskanlah wala saja. Ustaz kalau dalam tafsir dia ni yang ni sebab yang ini cerita pasal orang murtad. Dia murtad dia itu jadi dia tidak sekali-kali kalau dalam tafsirnya. Yelah tidak sekali sebab apa? Sebab ada lam ni. Nampak tidak sekali? Sebab ada lam. Nampak ni lam ni. Nampak lam ni. Lam ni. Ustaz, dalam ayat ni kedua-dua li tu tidak akan maksudnya kan. Yang ni yang lam wujud kan tidak mengampunkan dan tidak juga memberi hidayah kan Ustaz kan? Ya betul. Habis. Tu lam juhud. Faham sangat kat ini minggu lepas kata. Semangat saya faham. Tak dapat. Ustaz bagi contoh tu sikit tau. Sekarang ni Ustaz tanya ni banyak.
Lain tu Ustaz bagi contoh tu. Lepas tu Ustaz tak bagi terjemahan betul-betul. Ustaz tanya tu. Ustaz jawab tipu Ustaz tak terima. Ustaz tak ada. Okey, baik. Encik Sarah, Encik Sarah. Ya, ya, Okay, faham kan, maknanya. kalau tafsir Ar-Rahman kan bunyi dia macam ni. Allah tidak sekali-kali akan memberi ampun kepada mereka-mereka dan tidak akan memberi petunjuk hidayah kepada mereka ke jalan yang benar. Okey, itu tafsir Ar-Rahman maksudnya kata tak sekali-kali tu lam tu lah. Lam dengan mana apa? Lam nafi ni. Nafi, Lam ya. lam yakunil. Asal lam yang asalnya lam yakun tau. Jadi tak boleh lah Ustaz melainkan supaya Ustaz. Tak jadilah kalau ayat ni masukkan melainkan supaya. Maksudnya bertentangan. Melainkan ataupun kata Kalau maksud hanya Ustaz tadi tu macam Allah ampunkan. Kena bagi dia maksud dia bagi je macam tu. Maknanya bagi tidak ataupun untuk. Tidak. Tadi ilah kita cakap melainkan. Untuk boleh. Untuk boleh. Melainkan supaya tak boleh lah Ustaz. Maksudnya kalau kita terjemah tidak ada Allah Ta'ala tu hanyalah untuk mengampunlah. Boleh? Tu boleh. Ataupun kata hanyalah untuk mengampunlah ya Allah Ta'ala bagi mereka itu. Boleh? Kita cakap hanyalah untuk. Tapi dia kena dulukan dengan tidak kan Ustaz kan? Dengan tidak. Itu syarat dia itu sebab dia nama dia lamun nafi ya Ustaz. Dia panggil lam wujuhud. Nama dia tu sebab lam wujuhud sebab apa? Dia didahulukan dengan lam nafi. Juhud ni asal maksud juhud ni ingkar. Juhud tu nafi dah. Juhud tu nafi. Dia lam wujuhud. Didulukan dengan lamun nafi. Dia bukan lamun nafi. Lamun nafi adalah lam yakuni dengan lam yakun dengan makana tu tadi. Itu baru lamun nafi kan Ustaz? Dia lamun juhud. Lamun juhud dia dahulukan dengan lam nafi. Nafi ni nafi lah ni nak lam nafi ni. Nampak ni? Saya buat ni. Dah faham, baru faham Ustaz. Terima kasih. Ni. Dia jatuh pada khobar kana yang dinafikan. Asal dia gitu, tapi saya tak mau cerita lah khobar kana yakun pun jadi takut payah je kan. Tak apa, kita faham tu dulu. Nanti next time nanti kita bawa kita cerita lagi. Sebab dia berkait-kait nanti kat belakang nanti tau. Baik, tengok habis. Hari ni kita masuk hatta pula dah. Hatta pun dia payah sikit. Payah banyak juga. Baik, saya padam. Ini hatta pula. Ustaz, lam wujuhud tu dalam bahasa Melayu kita maksud dia apa Ustaz? Lam engkar. Maaf Ustaz. Lam yang mengengkarkan, lam yang menafikan. Kita tulis lam yang menafikan. Ataupun lam engkar. Apa? Maknanya kalau kita macam tadi lamul kai tu maksudnya kerana kan. Kalau lam wujuhud tu maksudnya apa Ustaz? Lam mengengkar ataupun lam menafikan. Okey, jazakallah Ustaz. Juhud ni asal ingkar. Jahada bukan jahada. Itu jahada tu mujahadah bersungguh-sungguh lain. Ni jahada. Kalau jahada ni dipanggil ingkar. Kalau maksud dia lah baik tengok. Baik tengok dia kata lagi hatta. Hatta pula dah. Hatta ni panggil hatta apa pula? Hatta. Jadi hatta ni dia ada dua makna. Sama ada hatta tu dengan makna ila ataupun hatta tu dengan makna lamu ta'lil. Tak apa, saya bagi contoh nanti sekejap. Buka ke tengah. Dia ada dua makna ni. Hatta yang pertama dengan makna ila. Hatta yang kedua dengan makna
Allah selamat. Ta'liliyah, hatta ta'liliyah. Dia panggil hatta ta'liliyah, dia panggil ataupun hatta dengan mana lamu ta'lil. Makna lamu ta'lil. Lam dengan mana kerana lah. Faham lagi Ajar Rohaya? Faham, Ustaz, faham. Oh, nak ambil anak ke sekolah, baik. Negeri mana nak ambil anak sekolah ni? Negeri mana Ajarina duduk ni? KL ke Selangor? Saya duduk KL, Bandar Tun Razak, Ustaz. Oh, anak saya sekolah Tadika. 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 Ya. Baik. Kita sekolah rendah ni. Baik. Okey, makna lamu ta'lil. Nanti dengar rakaman balik Baik, Ustaz. Baik. Hatta ni dengan makna ila pun ada. Makna ila ataupun makna lamu ta'lil. Ni kita bahas ni sebenarnya Hajar Rohaya sebab urat. Jangan terjemah makna hatta dengan sehingga. Jangan kira terjemah hatta sehingga, tak mesti. Hatta dengan mana kepada sehingga pun boleh. Hatta dengan mana kerana pun boleh. Saya nak beri contoh. Bila sebut ila dengan mana sehingga. Makna ila dengan mana sehingga. Saya nak cam macam mana, kita nak tahu percaman dia, tanda-tanda dia, saya tengok. Contoh saya. Hatta dengan mana makna lamu ta'lil. Lamu ta'lil maksudnya apa? Dengan mana kerana. Kalau hatta dengan mana sehingga. Sehingga. Dia kena ada ni nanti tak. Tak kena tulis jari tu. Nanti tak. Sehingga. Makna ila dengan mana sehingga. Kalau lamu ta'lil dengan mana kerana. Baik, contoh dia lagu mana? Kalau contohnya, kalau dengan mana ila, dengan mana wayah lah, faedah dia tu. Hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a, betul tak? Ayat surah apa tu Macam, kalau tengok contoh di sini ni, hatta yarji'a ilaina Musa. Surah Taha. Taha ayat 91. Dia banyakkan ayat Quran ni kalau masuk yang hatta mana ila ni. Nampak Ajar Raya? Dia macam yarji'a. Sebab tu sebab hatta tu kan hatta masdariyah. Apa? Hatta dengan mana amin nasab. Sebab tu kan baca hatta yarji'a. Tak boleh baca hatta yarji'u, tak boleh. Hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sehingga kembalilah kepada kami tu oleh Nabi Musa. Sehingga kembalilah. Jangan cakap kerana tak tepat. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sehingga, terjemah sehingga sehingga kembalilah kepada kami oleh Nabi Musa. Tak silap ayat ni surah Taha ni dia cerita pasal ni. Tu Nabi Musa nak pergi munajat ni. Jadi Nabi Harun dia pimpin kaum Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pergi bermunajat di Tur Sina. Lepas tu turun dia kata hatta yarji'a ilaina Musa. Sehingga kembalilah kepada kami tu oleh Nabi Musa. Itu ayat Quran tu lah. Kita tengok tafsir balik lah. Baik, itu ayat pertama kita terjemah sehingga. Sehingga kembalilah kepada kami oleh Nabi Musa. Saya terjemah oleh tu sebab apa? Dia jadi fa'il pada kata yarji'a.
Hatta tu dipanggil hatta apa? Dipanggil hatta amil nasab. Kalau esok orang tanya ajaran anak, hatta tu apa? Hatta amil nasab. Sebab apa? Orang tanya. Sebab dia masuk pada fi'il mudhari'. Nampak ajaran anak? Boh, terang dengar. Orang tanya, kenapa hatta tu hatta apa Hatta tu rujah. Memanglah hatta rujah. Hatta tu hatta apa Hatta tu amil nasab. Siapa panggil amil nasab? Kerana dia menasabkan akan fi'il mudhari'. Mana dia? Yarji'a. Nampak lagi ajaran anak? Kalau seorang tanya. Terang satu-satu. InsyaAllah boleh. Baik, habis. Itu yang pertama. Kemudian hatta dengan mana? Makna la muta'lil. Makna kerana. Lagu mana? Ni. Dia bagi ayat Quran banyaklah contoh. Banyak kan kalau kita nahu kebanyakan semua dia bagi ayat Quran contoh. Jaranglah sebab masalah ni biasanya dalam Quran tu banyak. Lepas tu dalam ni kalau kita nak praktikal tu kena praktikal dalam Quran terus. Kalau macam lan tak apa, boleh buat ayat sendiri. Kalau hatta ni kebanyakan praktikalnya mesti dia duduk dalam dalam ayat Quran tu banyak. Dalam Quran tu banyak. Baik tengok. Kalau kita nak saya tak mau bagi halusi lagi hatta yarji'a ni. Kalau kita halusi lagi tu dipanggil harfun ghayah. Sebab tu kita terjemah sehingga. Kalau hatta ni sebenarnya ajaran dia memang dipanggil amil nasab. Tapi kalau dia punya nama dia sebenar dia, nama sebenar dia ibaratnya beginilah. Orang duk berniaga terpanggil apek. Apek jual air. Itu contoh kita kata. Tapi nama sebenarnya kita tak tahu. Yang kita tahu apek tu dia mesti dijual air tu. Nama tak tahu. Hatta ni kita tahu kata dia ni amil nasab. Menasabkan fi'il mudhari'. Tapi kalau nama ni apa? Dia panggil harfun ghayah. Nama dia. Nama dia ni tak dikenali sangat. Harfun ghayah. Nampak lagi ajar raya? Suka ajar raya harfun ghayah dia panggil. Mungkin ajar raya dah mesti dengar kot. Orang ngaji lama kita bagi ingat balik lah. Harfun ghayah dia panggil. Ataupun kita harfu ghayatin. Huruf bagi ghayah. Ghayah ni maksudnya apa? Ghayah. Kita terjemah ghayah ni sehingga. Kita terjemah kesudahannya. Ghayah. Ghayah ni panggil huruf yang ada kesudahan. Payah juga nak terjemah satu tu. Huruf yang berkesudahan. Tak sedap macam tu. Maksudnya huruf tu dia dengan mana kesudahan. Sehingga tu kita terjemah sehingga tu. Sehingga hanya kembalilah oleh kami. Sehingga kembalilah kepada kami oleh Nabi Musa. Sehingga kesudahannya kembalilah kepada kami oleh Nabi Musa. Kalau nak terjemah tepat sekali tu. Nampak kat ini? Kalau nak terjemah paling tepat sekali sini. Sehingga kesudahannya kembali kepada kami oleh Nabi Musa. Itu terjemah paling tepat sekali dah. Sebab apa kena cakap terjemah sehingga kesudahan? Sebab dia panggil harfu ghayah. Tu dia. Habis. Satu lagi. Hatta dengan mana la muta'lil. Hatta dengan mana la muta'lil. Ni la muta'lil. Kalau la muta'lil pun gitu juga. Dia bagi contoh pun banyakkan ayat Quran lah. Contoh ke mana? Tengok ayat yang awal. Tu kita kata lil kafiri. Tu ada. Lil kafiri. Lil kafiri. Aslim. Ada. Contohnya macam
Saya buat contoh belakang sana Sebab takut tak muat. Buat contoh. Padam balik. Buat contoh kat belakang sana. Ni buat contoh belakang ni. Ni contoh. Ni contoh kat belakang ni Contoh dia. Ini kafiri aslim. Ini kafiri aslim. Itu hatta aslim ke aslimah? Surah apa tu ajaran Macam tak kena saya masuk tu. Aslim betul tak? Asli betul Ustaz. Betul Aslim saya takut saya salah sebab kita pun tak ada tulis baris kat dulu mengaji. Tapi dia rasa cari Quran. Hatta lil kafiri aslim hatta ni saya tulis baris lil kafiri aslim hatta tadkhulal nanti ya. Tadkhulal jannata. Okey cukup. Hatta tadkhulal jannata. Tajuhula dah. Tadkhula. Jannata. Nampak lagi Mama Mala? Mama Mala? Mama Mala ada tak ni? Mama Mala ada tak? Ada ni tak apa. Lil kafiri aslim hatta tadkhulal jannata. Aslim. Dia asal dia gini kalau kalau kita nak susun dia punya konsonan dia. Kalau nak susun konsonan dia ajam ini. Ajam Mala. Mama Mala faham? Mama memang ada, tapi Mama dekat pejabat tanah. Antara konsentrate tak konsentrate tapi kena bayar cukai. Oh, bayar cukai tapi tu apa? Cukai rumah lah Baru ni hospital. Okey, pejabat tanah. Okey, tak apa, mudah-mudahan dipermudahkanlah. Depan Friday kena pergi hospital balik. Okey. Tak apa. I try to faham you punya study lah, tapi I memang pakai earphone sekarang ni. Okey, baik. Tanpa buku. Tak apa lah, saya memang kalau setiap kali ngajar akan tanya Mama Mala mana faham ke tak faham kita tanya Okey, baik. Salam. Baik, tengok. Lil kafiri aslim. Asalnya begini, Jamili. Dia kena susun konsonan dia. Aslim lil kafiri. Ini ayat Quran So kata hendak masuk oleh kau akan masuklah oleh kau akan Islam. Hendak masuklah oleh kamu. Aslim. Saya punya rumah nombor 18. Hendak masuklah oleh kau bagi orang kafir itu 12, Taman Rambai Jaya 28. Ya. Apa ni? Bukan. Mama tolong off suara. Off handphone. Mute. Mama, mute your phone. Ustaz ulang makna. Maaf. Terlupa. Maaf, jangan marah. 1000 apologies. Okay. Taman Rambai Melaka apa? Baik. Orang Melaka ni ramai tu tak boleh sebut lama Melaka marah orang. Okey, baik. Lil kafiri aslim hatta tadkhulal jannah. Kalau terjemahannya hendak masuklah oleh kamu bagi orang kafir. Aslim, hendak masuklah oleh kamu. Asalnya aslim ni hendak masuklah oleh kamu akan Islam bagi orang kafir. Jadi macam ni. Ayat ni ditujukan mungkin pada dia nak suruh orang tu masukkan orang kafir tu masuk Islam.
Aslim lil kafir. Hendak suruhlah oleh kamu masuk Islam bagi orang kafir. Itu terjemahannya. Hendak suruhlah oleh kamu masuk Islam bagi orang kafir. Dia asal ajar Saira. Aslama ni asalnya dengan makna af'ala. Dengan makna muta'addi. Aslama yuslimu Islam. Asli amar. Hendak masuklah. Hendak suruh masuklah oleh kamu. Hendak suruh masuklah Islam itu bagi kamu itu bagi orang kafir. Jadi kita suruh orang kafir masuk Islam. Hatta. Sebab apa? Sebab apa? Jangan terjemah hatta dengan mana sehingga tu ajar ayah. Terjemah gini. Kerana supaya masuklah supaya masuklah kamu ke dalam syurga. Kerana masuklah kamu itu ke dalam syurga. Itu dia. Itu terjemahannya itu. Itu terjemahannya. Supaya masuklah oleh kamu ke dalam syurga. Hatta. Supaya ataupun kerana. Jangan terjemah sehingga. Kalau terjemah sehingga, rosak makna dia. Hendak masuk Islam lah. Hendak suruh masuk Islam lah oleh kamu bagi orang kafir. Hendak suruh masuk Islam lah oleh kamu bagi orang kafir itu. Sebab apa? Kita buat soalan. Ajar raya. Sebab apa? Hatta tadkhulal jannata. Kerana. Hatta dengan mana? Mutail. Nampak lagi ajar milih? Kerana ataupun supaya masuklah kamu itu ke dalam syurga. Jadi kamu yang tadkhula ni kamu yang tadkhula ni Ustaz, refer to aslim tu ke refer to kafiri ni? Refer to aslim, orang yang refer to aslim. Dia rujuk pada aslim. Aslim tu dipanggil domino statik. Engkau tu aslim hendak masuklah. Jadi supaya orang yang berdakwah kepada orang kafir ini akan masuk Islam. Itulah cerita dia kat sini Ustaz betul. Baik, nampak lagi itu ajar Rana. Yang ni dia no Ustaz, saya rasa ini asli diamarkan. Kan. Lil kafir. Tak lil kafir aslim. Aslim tu dia fi'il apa tu? Amar kan? Itu fi'il amar. Dia suruh Islam. Saya dah cakap tadi, aslama yusimu Islam. Masdar dia aslama, Islam tu masdar dia. Kalau fi'il amar dia aslim. Ya, ajar Rana, apa yang nak bagi tahu tadi? Apa ni? Macam terjemahan macam mana ajar Rana? Saya nak kata gini, aslim masuklah oleh kamu. Dia refer pada orang kafir juga Ustaz kan? Masuklah oleh engkau akad Islam bagi orang kafir, maknanya aslim lil kafir ini maknanya dia punya apa, orang yang kita bercakap tu orang yang sama kan Ustaz kan? Aslim dengan lil sama kan? Hendak masuklah oleh kamu akad Islam bagi orang kafir. Kalau maksudnya gitulah, kalau maksud moden itu. Supaya oleh kamu akan syurga. Supaya engkau tu masuk ke dalam syurga. Sebenarnya minta maaf Ajar Milih, saya tersilap. Ajar Milih, saya tersilap. Tadkhula tu rujuk pada kafir. Pada orang kafir lah Ustaz kan? Ya, rujuk pada kafir. Betul. Saya silap tadi. So, hendak masuk Islam lah oleh kamu wahai orang kafir, bagi orang kafir tu, supaya kamu tu kerana kamu tu boleh tu cerita dia. Supaya kamu masuk syurga. Supaya kamu masuk syurga. Jadi hatta tu tanya hatta apa esok? Kalau tanya esok ajarana. Dia panggil hatta tu hatta ta'liliyah. Sebab apa tanya? Sebab hatta tu dia masuk pada fi'il mudhari'. Dia tak baca hatta tadkhulu, dia baca hatta tadkhula. Nampak lagi? Ustaz, al-kafiri ni satu orang kafir tu Ustaz. Lil kafiri. Saya tanya al-kafiri tu satu orang kafir ke Ustaz?
maksud dia? Ya, seorang kafir Seorang mufrad. Ya, betul. Isim mufrad. Kalau al-kafir. Habis tu. Nampak lagi Kak ini? Kak ini dah fobia dah, takut faham sangat dia tengok. Faham tak Kak ini? Saya tengok faham, tengok tanya faham. Faham tak Kak ini? Faham. Nak Ustaz, lepas tu kenapa Ustaz kutuk saya? Saya ini betul saya kata saya faham. Saya kata saya beria faham. Padahal saya cakap saya dapat faham sikit. Ustaz cakap Ustaz lebih-lebih tak nak jawab. Tak, saya tadi nak bagi mendorong Kak ini bagi faham lagi sebenarnya. Kalau tidak, kalau ajar orang kalau silap pun ajar orang kalau salah pun saya tegur sini juga. Ayat tu complicated Ustaz. Ustaz bagi contoh tu complicated. Relax kawan, relax. Ustaz nak beri perangsang, okey. Ya okey je. Ajar Rana kalau saya marah dia, kalau saya kutuk ajar Rana apa dia terima je ajar Rana. Dia fine dia ajar Rana. Nasib baik dia faham. Saya bukan nak kutuk dia lebih. Sebab saya tak rehat ni Ustaz. Tak rehat. Dia kepala saya berputar ni. Ustaz dah buat pasal. Okey baik. Dengan saya berputar ni Ustaz dah buat pasal. Hari ni Haji sama-sama tak masuk Sebab saya sudah semalam tak sihat ni. Kepala saya berputar. Okey baik. Jadi lil kafiri aslim tu maksudnya kalau kamu masuk Islam bagi orang kafir tadi tu kerana kamu tu boleh masuk ke syurga. Tapi kalau kita jadi Allah Taala berfirman tu kalau orang kafir tu masuk Islam maka dia tu boleh masuk ke syurga. Tu maksud. Habis. Nanti tersambung lah minggu depan. Ni payah pula dah. Ini yang ke-6. Berapa ni? Ke-7 Ke-7 ke-6? Hatta ke-7. Hatta ke-7. Yang ni ke-8 Minggu depan 8 lah. Okey. Okey, lepas ni kita masuk mula al-jawabu bil fa'i. Ni payah sikit lah ni. Ni payah daripada hatta lagi. Tak apalah, minggu depan kita bahas hari Isnin. InsyaAllah. Tak ada cuti dah. Minggu ni cuti. Oleh Rasul Okay, baik. Habis je tu. Faham lagi semua? Atau Hajar Farida faham? Faham. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Faham Okey, Alhamdulillah. Kita tangguh dulu. Minggu depan saya tambah lagi. Wallahualam. Jadi sekarang itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji Mamalah angkat tangan je, Mamalah. Saya minta maaf lah. Tadi terkendala gangguan orang punya tadi. Tapi saya... Okay, tak apa. Nanti ingat alamat tu. Taman Rambai. Ingat insyaAllah Melaka.